Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Siapa komen tak naik ni? Facebook. Dua-dua komen tak naik. Waalaikumsalam Pak Tam. Nur Hashimah Hashim, waalaikumsalam. WPK 1985, waalaikumsalam. Akaza, waalaikumsalam. Syukri Yaakob, Harum Laban, Amaluddin, Pak Tawi, waalaikumsalam. Fira Shah, waalaikumsalam. Azadu Zairi, waalaikumsalam. PN Hafiz, terima kasih PN Hafiz. Zulkifli Ahmad, Ari Ek, Normawati, Mak Yusof, waalaikumsalam. Lawa kursi, ni semalam gift semalam. Hampa bagi gift, saya pergi belilah something untuk apa nama ni, saya memperkemaskan saya punya live saya. Mak Fidah, Pak Tamwi, Ismail, Acik, waalaikumsalam. Semalam kan ikan paus dengan kereta api lintas. Waalaikumsalam. Harapan untuk ku, waalaikumsalam. Basir B. Osman, waalaikumsalam. Rusdi Muazzaza, waalaikumsalam. Zulkifli, waalaikumsalam. Muhammad Arish, waalaikumsalam. Macan Lutut Sabri, waalaikumsalam. Nizam Izzah, waalaikumsalam. Doraemon Kidin, Tora-Tora, waalaikumsalam. Tora-Tora, Palas. Dinding belakang nak hias dengan lampu tu lah. Malam ni saya duk tunggu jugalah. Aku ada ikan paus lintas lagi. Adnan, waalaikumsalam. Kero Iwan, waalaikumsalam. Wan Ipul, waalaikumsalam. Tanjung Madi, Hairul Anwar. Teruskan perkongsian tuan-tuan. Hari ni saya bersiaran secara live di saya punya Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan di TikTok saya, Syafiq Abdul Halim, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Okey tuan-tuan, dinding cat hijau, nak cat hijau dengan merah Okey Okey tuan-tuan, jadi teruskan perkongsian. Saiful, waalaikumsalam. Kebau Perang, Abdul Razak, waalaikumsalam. Berasa Saiful memberi salam. Di Facebook tu dia ada button share saudara. Teruskan perkongsian. Share lah bagi padu-padu. Siapa yang duduk di TikTok tu, yang rajin tengok di Facebook tu, tolonglah tolong share je dekat apa Facebook. Dan yang duk tengok di TikTok tu, teruskan untuk share di TikTok. Nanti tengok WhatsApp, alamak ni duk pakai tab, duk pakai tak gigot saya tengok boleh urgent ke apa? Urgent ke apa? Tak urgent saya tak tengok lah. Dodi saja, waalaikumsalam. Semalam hak yang duk WhatsApp saya semalam, saya minta maaf lah. Waktu MB masuk tu banyak sangat request. Yang pertamanya banyak sangat request. Lepas tu handphone saya jadi hang satu pasal. Tapi tak apalah, orang akan kata alasan lah. Ada setengah kata alasan. Dan yang seterusnya adalah saya kena tengok lah yang mana duk biasa live dengan saya beranilah bawa naik. Sebab kita nak menghormati Menteri Besar yang amat kita sayangi tu. Kedah yang memang kita nak kena jaga dia, nak kena menghormati dia dan sebagainya. Jadi tu sebab tu bila saya duk biasa live biasa, masuklah supaya saya tahu yang pertamanya kaedah anda cakap macam mana. Yang keduanya, anda ni orang yang macam mana, nak tanya soalan. Jadi kalau saya buat naik, MB duk ada atas, tiba-tiba Puak Pakatan Harapan naik, maki-maki dan sebagainya. Jadi susah lah. Allah Akbar Jadi susah lah kan. Jadi minta maaf lah kan. Yang siapa-siapa yang saya tak kenal tu, yang duk WhatsApp saya kata saya sombong. Dah bukan saya sombong, bukan sebab saya nak kekalkan orang yang sama dah. Tapi saya tapih-tapih. Tuan-tuan boleh tengok semalam kan, apa mereka kata kan. Mereka kata susah nak masuk live apa nama Syafiq ni, yang mana kita nak buat take dekat MB dia pun payah. Waalaikumsalam CEO channel Baling kita nak buat take pun payah. Maknanya mereka ada interest lah semalam tu, mereka nak buat take dekat dalam live tu. Jadi semalam moderator pun cantik. Moderator semalam moderator memang padu yang mereka tak boleh kasi chance. Sampai mereka cakap semalam tu, moderator memang amat-amat dahsyat lah. 8 orang moderator kita, 8 orang ni boleh diangkat menjadi moderator kepada apa nama mana-mana live TikTok yang lain ni. Sebab mereka cukup laju. Nampak sap panas dia. Okey tuan, teruskan perkongsian semua tu muka dimah kita pada malam ni lah. Yang pertama saya minta maaf lah semalam
Okey tuan-tuan, serangan-serangan tu biasalah, yang main-main nak serang tu biasalah tuan-tuan, bila orang kata apa, dia tak ada nak boleh lawan hujah. Bila tak boleh nak lawan hujah ni, antara benda lainnya adalah serangan serangan peribadi kan, macam-macam lah. Okey tuan-tuan, jadi mukadimah saya pada malam ini, terima kasih kepada yang support live saya, teruskan perkongsian saudara semua. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Yang pertamanya adalah saya nak mengucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat semua perjuangan yang dalam landasan di dalam landasan perjuangan Perikatan Nasional ni, khususnya rakan-rakan kita yang ada di TikTok tuan-tuan. Antaranya adalah SK, Pemuda PAS Malaysia, Along daripada Jempol, Ana Sopi, Abang Wahab Ibrahim, Tuan Feris Omar, Ben Terranova, Yusman, Leslie Kalom, Syarul Kadri, siapa lagi nak buat live? Mohsin, siapa lagi? Semualah tuan-tuan. Abel Kerapu, siapa lagi? Takut tak sebut nama, merajuk semua ni. Siapa lagi yang nak buat live kita ni? Siapa lagi? Sebut mah. Ada pun tolong sebut Red, Sifu, Abang Azam daripada PAS, moderator Lady Zack, Syawani, Maksum Murni, Abang Tahrim, Faudi, Ratu Naga, siapa lagi? Ustazah Nurul, Shasha, siapa lagi? CEO Travel, CEO Hantu, semualah. And semua yang apa nama ni, yang buat live di Perikatan Nasional ni, Pak Wahab saya sebut dah tadi. And saya mengucapkan tahniah. Waalaikumsalam Abang Tahrim, sebab live kita setiap malam ni nampak gayanya bukan kita saja duduk tengok live kita antara kita. Jadi menunjukkan bahawa live kita ni haruslah diteruskan kerana menjadi tumpuan. Dan menjadi tumpuan daripada bukan sahaja daripada kepimpinan tertinggi dalam parti kita, menjadi tumpuan daripada penceramah terkemuka, dan menjadi tumpuan dan menteri-menteri besar. Kalau kita tengok semalam Ustaz Abdullah Khairi masuk, dan sebelum ni dalam live Yusman, Menteri Besar Perlis, dalam Pemuda PAS Malaysia, dan semua ahli-ahli parlimen dijemput untuk masuk, dan masuk secara tiba-tiba. Dan semalam juga kita ada sebelum ni dalam live Abel Kerapu, ada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dan yang paling terkejut semalam tu tuan-tuan, saya memang terkejut gila lah. Jadi MB masuk tegak tu, saya agak terkejut lah bila Menteri Besar masuk dalam live kita semalam tanpa dirancang dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa walaupun kita duduk di media sosial ini, level kita ini sudah berbeza. Dan kerana mungkin pandangan dan pendapat yang kita bawa dalam siri-siri live kita di media sosial itu memberi manfaat dan juga menyampaikan ilmu yang dapat dijadikan teladan kepada pihak kerajaan maupun di pihak kita sendiri. Jadi kita perlu menghargai diri kita, dengan kita merasakan bahawa level kita semua ini sudahlah berbeza, kerana kita telah pun mendapat perhatian daripada pihak-pihak yang tertentu. Syabas kepada sahabat-sahabat perjuangan semua, termasuklah rakan-rakan yang menonton live ini, rakan-rakan yang berkongsi, dan juga rakan-rakan yang follow, subscribe dan yang memberi gift, dapat OC sebiji malam ni. Okey tuan, jadi teruskan berkongsi rakan-rakan di Facebook dan juga di TikTok. Dalam kita berpolitik sebagaimana yang disebut, saya nak minta maaf satu lagi saya semalam kita punya live, dia punya durasi dia 5 jam 40 minit. Jadi saya handphone saya dah delete semua dah. Jadi saya download video tu, bila saya nak kerat tak boleh. Saya nak pendekkan, ambil kat MB tu tak boleh. Jadi saya minta kat saudara kita tadi, minta kat Anas tadi email dia.
saya akan hantar dia punya full dia 5 jam tu saya akan simpan dalam saya punya drive. Jadi siapa macam yang minta, ada WhatsApp saya minta apa link MB cakap semalam tu nak buat kerat-kerat video, nanti saya akan bagi link tu lah, yang mana dalam grup WhatsApp tu adalah, yang tak ada tu satgi PM saya akan bagi. Saya cuba kerat tuan-tuan 2-3 kali, bukan saya tak mau bagi, lillahi ta'ala, bukan saya tak mau bagi, saya cuba kerat banyak kali. Saya pakai saya punya Surface tak boleh, saya pakai handphone saya pun nak save tak boleh, kerat boleh, save tak boleh, your storage has been full. Berpanjang sangat. Jadi saya akan simpan dalam drive, dan siapa-siapa hak ada laptop power tu kan, komputer power tu, tolong kerat bagi balik lah. Kita nak hak pendek tu ya, lebih kurang 2 jam lebih tu ya. Kalau boleh hantar balik, bubuh dalam drive, share balik dekat kita link, baru kita boleh kerat pendek. Okey tuan-tuan nanti saya akan bagi, saya dah bubuh kat dalam drive, nanti habis live nanti saya akan share dia punya link tu pada sahabat semua, sebab ada ilmu-ilmu tu siapa duk minta saya pakai pasal KSP apa kan. Nanti saya bagi, insyaAllah habis live ni terus saya bagi. Siapa dia ni Abang Tahrir Syafiq naik invite PMX tu tak maulah buat WhatsApp live saya ya. Okey tuan-tuan, dalam politik ini tomahan dan fitnah itu biasa. Kita tidak perlu respon kepada ulat-ulat sampah dalam Pakatan Harapan. Malah nama mereka pun kita tak perlu sebut dalam live-live kita, kerana mereka ni bukan label kita. Tu dahsyat tau, sombong mana. Label kita Allah Subhanahu Wa Taala telah angkat, di mana kita membicarakan soal dasar dan polisi negara. Kalau kita tengok dalam live semalam, soalan-soalan yang ditanyakan adalah berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan polisi, kurang dalam kaedah politik. Jadi ada ramai orang duk share kat saya bila live semalam tu, ramai, of course lah ramai orang nak hashtag saya, nak memburukkan saya dan sebagainya. Mereka suruh saya respon. Jadi jawapan saya kepada mereka, kita tidak respon kepada label-label ulat sampah. Kita telah pun menjadi sebagai semak dan imbang pada kerajaan, dan kritikan hanya kepada menteri mereka. Kita tak kritik ulat-ulat sampah ni semua. Kalau mereka nak memberi komen ataupun mereka nak tag kita, tu terpulang pada mereka lah. Kita tak kisah mereka nak tag, kita lagi glamour. Kita cuma tak mau respon kepada mereka, dan saya harap pun rakan-rakan kita tak perlulah nak respon kepada mereka. Sebab persoalan yang kita timbulkan dalam live kita adalah persoalan-persoalan kepada menteri mereka. Jadi kalau mereka nak memberi jawapan kepada masyarakat, nak memberi penerangan kepada masyarakat, kita cadangkan kepada mereka. Apa kata mereka bawa masuk Rafizi Ramli ataupun PMX dalam live mereka? Tak pun mereka bawa masuklah menteri-menteri mereka yang mana-mana pun masuklah, rakyat nak dengar, nak soal jawab dan sebagainya. Suruh mereka masuk dalam platform media sosial untuk diajukan soalan, sebab di peringkat kita cuma nak dengar apa saja soalan, apa saja jawapan daripada menteri mereka, bukan daripada ulat-ulat sampah mereka yang menyalak setiap malam, yang mengutuk pada kepimpinan kita yang tidak langsung membina masyarakat. Okey saudara semua, teruskan perkongsian di Facebook dan sebagainya. Begitu jugalah dengan puak-puak UMNO yang tak habis-habis menyerang saya di belakang. Tapi untuk pengetahuan saudara, dalam banyak-banyak siri juga mereka WhatsApp saya, merayu suruh saya kembali kepada UMNO dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang mereka angkat sebagai poster boy UMNO itu Datuk Seri Ismail Sabri, baru-baru ni ada dalam live Abai Kerapu, yang mana saya bertanya soalan kepada beliau berkenaan dengan sudut spektrum politik, dan beliau menjawab bahawa UMNO mungkin sudah tidak relevan untuk perjuangan orang Melayu sekiranya bersama dengan DAP. Jadi tak perlulah lagi duk cerita pasal UMNO sebab kepimpinan tertinggi mereka, orang yang penting dalam UMNO, dan juga poster boy mereka live di Facebook, dia kacau, tiba-tiba keluar kena ni. Orang yang penting dalam parti mereka, iaitu mantan Perdana Menteri dan poster boy mereka, mengatakan bahawa UMNO mungkin sudah tidak relevan dan tidak akan lagi mendapat undi Melayu. Jadi buat apa kita nak dengar daripada ulat-ulat sampah ni, sedangkan kepimpinan mereka sendiri bagi tahu perkara tersebut. Sudah tentulah masyarakat akan dengar kepada orang-orang yang lebih penting berbanding pada ulat-ulat sampah yang tak habis-habis hari-hari. Ini ada seorang doktor, ustaz ke apa, tak tahu,
Tiap-tiap hari kerja dia duk maki saya lah kan. Yang hari ni dia buat keluar pula video. Tidak boleh mempercayai cakap Syafiq Alim ni. Mampu happy lah, tak mau percaya happy gang lah. Dan apa kita perlu ingat tuan-tuan, satu perkara. Dalam perjuangan Melayu ni kita kena mempertahankan perjuangan yang mana telah dibawa oleh nenek moyang kita. Mempertahankan perjuangan nasionalis Melayu. Dan dalam masa yang sama juga menegakkan agama Islam dan membawa perjuangan Islam itu. Ataupun kita panggil sebagai perjuangan Abata lah. Saya keluar daripada UMNO adalah kerana saya tidak dapat menerima DAP dan PKR. Sebab saya adalah, ideologi saya, pemikiran saya adalah nasionalis konservatif. Jadi saya tidak boleh menerima mereka-mereka yang duduk di sebelah leftist ataupun kita panggil sebagai left wing ni, yang duduk di belah haluan kiri ni. Saya tak boleh terima mereka. Hari ini tuan-tuan, mereka yang mendokong kepada aspirasi Pakatan Harapan, sama ada daripada UMNO, PKR ataupun DAP, mereka ini kebanyakan mereka tidak memahami spektrum politik. Malah mereka tidak memahami tentang ideologi politik dan sebagainya. Yang mereka tahu hanyalah Anwar Ibrahim. Macam UMNO, yang mereka tahu hanyalah Zahid Hamidi. Malah sekiranya mereka memahami soalan yang saya tanya kepada Datuk Seri Ismail Sabri, sudah tentu mereka akan meninggalkan UMNO. Sekiranya mereka memahamilah soalan tersebut. Malangnya mereka tak faham soalan yang saya tanya. Saya cadangkan kepada mereka untuk ambil video. Dalam VTT Abai Kerapu ada, dalam VTT saya pun ada. Ambil video Ismail Sabri tersebut, pergi belajar, pergi tanya orang yang tahu tentang spektrum politik, suruh dia terangkan. Saya rasa insya-Allah siapa yang memahami soalan tersebut, saya rasa dia takkan terima. Dia takkan duduk lama dalam UMNO, pasti dia akan keluar dan sebagainya. Pakatan Harapan ini adalah satu parti yang berhaluan kiri ataupun kita panggil dia sebagai sayap kiri. Mana-mana manusia pun tidak boleh menafikan perkara ini kerana di dalam perlembagaan DAP itu sendiri menyebut bahawa DAP mendokong kepada prinsip demokrasi sosial. Prinsip demokrasi sosial ini adalah bawakan pemikiran daripada Karl Heinrich Marx, Vladimir Lenin dan juga Mao Zedong. Jadi saya tak mau sebut di sinilah, satgi depa blog saya punya live lagi, tuan-tuan pergi cari nama-nama yang saya sebut ni. Tuan-tuan pergi cari apakah pemikiran mereka ini. Mereka ini pemikiran mereka seperti mana, lepas tu tuan-tuan pergi baca. Prinsip demokrasi sosial yang didokong oleh DAP ini adalah bawakan pemikiran Karl Marx, Vladimir Lenin dan juga Mao Zedong. Jadi sekiranya kita memahami tentang konsep ini, sudah tentu kita umat Melayu di Malaysia ni takkan terima. Sebab kita tahu ke arah manakah mereka nak memacu negara kita dan ke arah manakah mereka nak mentadbir negara kita. Cuma masalah kita ni adalah kita tidak mau mendengar, kita tidak mau belajar dan kita tidak mau memahami. Maka kita diperbodohkan oleh agenda perbodohan rakyat dengan lakonan-lakonan yang ditunjukkan oleh mereka, dengan sandiwara-sandiwara yang ditunjukkan oleh mereka, maka kita tertipu daya. Manakala parti PKR pula diasaskan dengan keyakinan dan juga perjuangan reformisme. Sebut je nak, reformis lah senangnya. Semua orang tahu bahawa asas acuan pembentukan PKR ini adalah reformis. Tuan-tuan boleh pergi baca lah sejarah reformis ni. Tuan-tuan type saja reformism. Ism tu adalah pemikiran. Tambah ISM belakang tu, pemikiran reformis. Dan apa yang kita tahu bahawa reformasi ini ataupun reformis ini akarnya ataupun dia tumbuh melalui revolusi sosialis yang duduk di sebelah kiri. Jadi dekat sini tuan-tuan, idea reformasi yang diambil oleh Anwar itu datangnya daripada Indonesia. Orang yang membawa ideologi ini datangnya pernah belajar di West German.
Tuan-tuan pergi baca tentang cerita tentang Basharuddin Yusuf Habawi. Tuan-tuan tahu tentang pemikirannya. Jadi kedua-dua parti ini, PKR dan DAP ini adalah parti yang duduk di left punya pemikiran. Dia duduk di left punya pemikiran. Maka tuan-tuan pergilah baca sikit tentang spektrum politik ataupun political spectrum. Maka tuan-tuan akan nampak daripada sudut ekonomi, daripada sudut pentadbiran, daripada sudut dasarnya. Adakah tuan-tuan setuju dengan corak-corak pemerintahan yang akan dibawa oleh golongan yang duduk di sebelah left ini? Adakah tuan-tuan orang-orang Melayu mereka nak pemikiran yang duduk di sebelah right? Sebab asas penubuhan negara kita daripada Tunku Abdul Rahman, kita membawa kepada perjuangan di sebelah kanan. Kita tidak bawa perjuangan di sebelah haluan left ini. Jadi inilah yang perlu kita tengok. Jadi masalahnya kepada kita adalah kerana kita melihat politik ini seperti main bola sepak. Kita tengok bendera mana yang menang. Bendera parti mana yang macam Manchester lawan Liverpool. Itu yang jadi kat Malaysia ni. Malaysia jadi macam tu. Tak pun semalam wilayah lawan dengan Perak. Macam main bola sepak. Bila parti mereka menang, kita pun sorak. Oh, PH menang. 82. Macam dia jaringkan gol 82 biji. Perikatan Nasional menang 74, kita pun bersorak. Oh, PN menang 74 gol. UMNO menang 26 kursi, 26 gol. Jadi kita tak tahu langsung. Dan kita ingat parti politik ni, bukan saya kata semua lah, tapi kebanyakannya mereka ingat parti politik ni macam main bola sepak. Siapa menang, siapa yang kalah. Ada orang juga, dia politik ni sebab sumber pendapatan. Oh, kita kena sokong parti ni sebab satgi nak bisnes payah. Projek tak dapat, masuk tender susah. Macam-macam lah, sebab dia bergantung harap. Dia tak yakin bahawa rezeki ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin bahawa rezeki ni datang daripada manusia. Ada jenis macam tu juga. Jadi dia pun sama jugalah. Jadi tuan-tuan, politik ni kita perlu tengok kefahaman dan juga pemikiran mereka. Setiap manusia ni dia ada pemikiran yang berbeza-beza. Dan pemikiran mereka ini akan cenderung kepada pentadbiran mereka. Dan itulah yang akan berlaku pada negara kita mengikut kepada acuan pemikiran mereka. Jadi kita tengoklah sama ada bahaya ataupun tidak bahaya. Jadi hari ini kita didokong oleh manipulasi dan juga drama-drama pencitraan politik semata-mata. Jadi saya mencadangkan kepada rakan-rakan yang ada dalam live saya di TikTok ni 1.3,000 dan juga di Facebook 741. Mereka tak mau share ni, sedih kat saya. Jadi tolong, khususnya anak muda ni, tolong pergi baca. Dan baca tu kena faham lah. Jangan baca tak faham lepas tu duk pergi sokong tak tentu pasal. Baca kena pergi tanya orang, kena faham betul-betul. Dan tak boleh ambil separuh-separuh. Baca secara keseluruhannya. Saya yakin kalau apa yang saya cakap ni, saudara-saudara semua baca, saya yakin 30% hak sokong PKR tu tak setuju, dia patah balik mic ni. Dia tak setuju, saya tak boleh lah sebut semua benda kat dalam ni. Mereka lah ni sikit-sikit asutan, susah. Tapi saya boleh bagilah kepada tuan-tuan ilmu tu, tuan-tuan pergi baca lah. Kalau saya terang pun, buat apa, tuan-tuan pergi baca, tuan-tuan pergi memahami. Kalau tuan-tuan setuju, tuan-tuan boleh lah. Bolehlah tuan-tuan pergi ikut dia. Tapi saya yakin lah, siapa yang ada dalam live ni, kalau pergi baca 90% tak setuju. Dia kata apa punya sistem ni, mampuih kita nanti ni. Okey tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang telah pun tampil ke hadapan. Oh, anak saya buah ayak saya baru nak panggil dia buah ayak. Ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang telah tampil ke hadapan untuk berkata-kata benar.
Sebelum ni kita ada Anwar Musa, lepas tu Tajuddin Rahman. And sekarang kita ada Noh Omar. Dia kata bahawa dia akan bercakap sebenar-benarnya apa yang berlaku. Dan dia sanggup untuk dipanggil berkempen ke atas pentas bersatu mahupun PAS. Begitu jugalah dengan Khairi Jamaluddin. Dia bagi tahu tadi, dia kata dia ditawarkan sebagai MB Selangor. Cuma yang ni saya tak pasti sama ada dia ditawarkan MB Selangor oleh PKR ataupun Perikatan Nasional. Waima apa pun, kita pegang hak ni lah, hak Noh Omar, Anwar Musa dengan Tajuddin Rahman. Sebab apa mereka nak berkata-kata benar, tuan-tuan? Sebab mereka sedar dan mereka tahu bahawa kebenaran yang sebenarnya Zahid memacu UMNO untuk kepentingan diri dia sendiri, bagi membebaskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah dan meloloskan diri dia daripada kegiatan jenayah yang dia telah buat. Dan mereka nampak bahawa suatu hari nanti Zahid akan bersara daripada politik. Mungkin ada setengah orang dalam UMNO ni dia ingat Zahid ni akan hidup selama-lamanya. Jadi macamlah pengikut-pengikut Tun Mahathir juga dulu, mereka ingat apa nama ni, Tun akan hidup selama-lamanya. Last kali Tun pun usia dia 95. Tak ada lah dia akan jadi 40 sampai bila-bila. Jadi mereka ni sedar bahawa apa yang paling penting dalam politik ni adalah mengekalkan kuasa Melayu dan memastikan bahawa hak-hak kita ini tidak digadai. Sebab orang dalam UMNO ni telah pun didoktrinkan. Mereka ni kebanyakannya tak fikir sangat tentang parti dan sebagainya. Cuma hak duk menyalak-menyalak ni orang baru, tuan-tuan. Macam yang nama Lipas daripada Negeri Sembilan tu pun baru register UMNO tahun ni. Macam yang seorang daripada Lumut hak hina saya tu pun baru jadi ahli UMNO 2018. Jadi mereka-mereka ni semua tak pernah didoktrinkan oleh UMNO. Jadi mereka tidak ada semangat jihad tu, mereka tidak ada untuk jaga kedudukan bangsa. Sebab tu mereka ni bukan pejuang-pejuang nasionalis Melayu. Mereka ni berjuang kerana sesuatu lah kot, kita tak tahulah, tuan-tuan lah. So pemimpin-pemimpin UMNO ini yang tampil bercakap benar ni, macam baru ni Datuk Seri Ismail Sabri pun dia bagi tahu secara jelas dalam live Abel Kerapu tu. Mereka sedar apa akan berlaku pada UMNO sekiranya mereka ni ikut buntut Zahid. Zahid sekarang ni usia dia dah 70 tahun, tuan-tuan. Usia Zahid bukan 20 tahun, bukan 30 tahun dia nak memperbaiki UMNO. Kalau dia umur 40 tahun ke, adalah lagi masa untuk dia memperbaiki UMNO. Tapi dia pas sedar dia ni 70 tahun dah. Apa Zahid boleh buat dengan sepenggai dua lagi? Dia nak jadi mungkin sepenggai, mungkin dua penggai lah. Saya ingat tak sampai kot lah ni pun berjalan, saya tengok pun bongkok dah. Ingat PRU 16 lepas tu bersara lah kot ni dia duk gagah-gagah lagi. Itu pun dia dah rehat dah. Ni dia duk gagah-gagah lagi sebab dia ada kes mahkamah. Kalau tak ada kes mahkamah saya ingat habis dah. Hak lain-lain yang sebaya dia pun dah bersara dah jadi mereka nampak lah benda ni. Pemimpin-pemimpin UMNO ni mereka nampak. Mereka kata apa yang boleh dibuat oleh Zahid dalam tempoh masa sepenggai dua lagi untuk dia memperbaiki UMNO. Namun malangnya ahli-ahli UMNO ni, ahli-ahli hak lama pun duk ikut hak baru, hak tak tahuan apa, sedangkan mereka ni didoktrin lama dah. Malangnya UMNO ni, ahli-ahli dia ni tak fikir tentang masa depan mereka. Mereka tak pernah fikir pun. Mereka tak nampak pun Zahid ni umur 70 tahun. Mereka tak nampak pun apa yang Zahid buat ni untuk diri dia sendiri dan sebagainya. Mereka ni buta. Jadi mereka, bila mereka ni buta, maka itulah kita duduk di sini nak buka mata mereka lah, nak bagi dia cerah mata. Kalau yang kelabu tu kita nak bospek, bagi cerah sikit penglihatan dia tu. Tapi apa-apa yang saya cakap kat sini pun, saya kritik UMNO macam mana pun, tapi saya nak bagi tahulah pada orang UMNO. Kalau saya di PN ni, saya suka lah kalau UMNO mati ni, memang cukup suka lah. Sebab kalau UMNO mati,
and Perikatan Nasional lah yang akan jadi and pengganti kepada UMNO. Mereka kata bunuh UMNO kan, kita bunuh tu yalah lagi senang kan. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni ada orang skrip pun saya buat sendiri, tak apalah kan. Kalau skrip orang bagi macam apa, ada JCOM lain lah. Ni saya type sendiri, saya study, saya buat research sendiri. Susah kalau saya nak takdir, saya sampaikan sendiri. Okey tuan-tuan, siapa tanya tadi tu nak kena check level dia juga, nak jawab tu kan. Okey tuan-tuan, saya ada sedikit pendedahan lah kepada orang-orang UMNO ni yang terlibat dalam pemilihan sekarang ni. Cuba saudara semua tanya dengan kepimpinan UMNO, apakah perjanjian pilihan raya negeri yang telah mereka buat? Ni saya dapat ni daripada sumber dalaman lah. Sukar orang nak menolak sumber saya ni. Sebab selalunya sumber yang saya cakap ni selalunya tu akan berlaku lah. Perjanjian pilihan raya negeri ni telah pun ada bayangannya, tapi belum lagi, daripada sudut pembahagian kursi ni belum lagi dipersetujui. Tapi daripada sudut siapakah yang akan mendahului negeri itu dah ada dah. Maknanya ada yang nak fokus negeri yang tertentu lah, siapa yang akan jaga negeri itu, siapa akan jaga negeri ini. Macam Pulau Pinang, UMNO akan serah sepenuhnya kepada DAP untuk menjadi Panglima di Pulau Pinang. Sebab apa? Di Pulau Pinang DAP telah pun orang kata apa, berjaya menarik ramai pengundi. Maka Pulau Pinang UMNO takkan lagi nak bising-bising, dia akan serah terus kepada DAP untuk menjadi ketua menteri, dan DAP lah yang akan lead daripada sudut pilihan raya negeri, dan ketentuan daripada pembahagian kerusi itu akan dibuat oleh parti DAP. Bagi Negeri Sembilan pula, UMNO akan serah kepada PKR. Sebab mereka telah pun nanti saya akan cerita, saya bagi tahu dululah, sekejap dia akan pergi point saya yang seterusnya. Negeri Sembilan ni akan diserahkan kepada PKR dan mengekalkan Menteri Besar sekarang sebagai Menteri Besar yang seterusnya selepas mereka menang dalam pilihan raya negeri. Maka bagi Negeri Sembilan ni UMNO akan tinggal lah. Maknanya dia tak fokus jentera dia kat situ, dia akan buat keluar jentera dia lah, dia akan tinggalkan supaya PKR akan lead, dan mereka ni mungkin akan main ceramah sajalah. Di Selangor juga akan ditinggalkan kepada PKR, UMNO akan serah kepada PKR yang akan diterajui oleh Amiruddin, dan PKR di Selangor lah yang akan lead pilihan raya negeri di Selangor. Jadi UMNO akan serah daripada sudut pembahagian kursi kepada PKR, untuk PKR tentukan berapa kursi yang akan dibagi kepada UMNO dan berapa kursi yang UMNO akan layak untuk tanding. Dan Kedah juga akan diserahkan kepada PKR. Kedah akan diserahkan kepada PKR, yang mana PKR juga akan tentukan berapa jumlah kursi, sebab di Kedah ni UMNO terus loss. Dia hilang terus kursi dia tak ada menang. So yang ada menang hanya PKR saja di Sungai Petani, di Pakatan Harapan. So mereka akan serahkan kepada Pakatan Harapan, untuk Pakatan Harapan buat ketentuan dan berapa kursi yang diagihkan kepada UMNO, UMNO akan ikut kepada benda tu. Terengganu akan berlakunya gabungan juga, dan Terengganu akan diserahkan kepada UMNO. UMNO yang akan membuat keputusan berapa kursi yang akan dipertandingkan oleh Pakatan Harapan, dan sekiranya mereka menang dalam pilihan raya Terengganu, UMNO akan jadi Menteri Besar. Di Kelantan pun sama juga, situasi yang sama. Persoalannya sekarang ini, sebab apa berlaku benda ni, orang UMNO akan tertanya-tanya, hantar munafik, betul ke ni? Takkan UMNO nak bagi Negeri Sembilan kat PKR? Takkan UMNO nak bagi Selangor kat PKR? Takkan UMNO nak bagi Kedah kat PKR? Yes, itu yang akan berlaku. Sebab apa? Sebab mengikut daripada maklumat yang saya dapat, maklumat yang yang saya dapat daripada internal parti UMNO, Pakatan Harapan telah pun memberi laluan kepada UMNO di Perak dan juga Pahang untuk menjadi Menteri Besar. Walaupun mereka tidak cukup majoriti untuk Menteri Besar, menjadi Menteri Besar, dan Pakatan Harapan yang lebih kursi, tetapi mereka memberi sokongan kepada UMNO untuk menjadi Menteri Besar di Perak dan juga Pahang. Dan mereka tidak akan tuntut kerajaan perpaduan di Melaka ataupun di Johor. Maka mereka minta, jadi UMNO dah ada Melaka, Johor, Pahang dan juga Perak. Maka sekarang ni PKR minta
Negeri Sembilan, Selangor, Kedah. Yang ni dia punya 3 plus dengan Penang 4. So sama lah 4. So mereka dapat macam tu lah mereka punya pengagihan mereka tu. Jadi tuan-tuan dekat sini tuan-tuan, kalau kita tengok di Pulau Pinang tuan-tuan, di Pulau Pinang yang ni lagi best sikit lah cerita. Sebab di Pulau Pinang ni memang kita tahu ketua menteri daripada DAP dan sebagainya, maka UMNO akan lepas kepada MCA. Sebab MCA ni susah lah, takkan nak bagi laluan kat dia dekat Kelantan Terengganu. Mana dia boleh nak pergi kan? Of course dia tak boleh nak pergi. Jadi MCA akan MCA, MIC dan juga DAP akan berbincang bagi pengagihan kerusi di Pulau Pinang. Jadi UMNO takkan terlibat adalah kerusi di Pulau Pinang. Ini lagi masalah yang paling besar lah. Sebab apa? Kalau mereka menang di Pulau Pinang, tuan-tuan bayangkan dalam Dewan Undangan Negeri tu, MCA, MIC, DAP. Ni kalau orang UMNO di Pulau Pinang ni, dia ada otak, dia fikir lah. Kalau dia tak ada otak, saya tak tahu nak kata lah kan. Kalau dia tak ada otak, saya tak tahulah. Sebab kalau kita tengok berdasarkan jumlah undi di antara UMNO dan juga Pakatan Harapan di Pulau Pinang, mereka ada chances untuk menang. Mereka ada chance untuk menang. Cuma bukan semua lah bagi pada tu. Dia akan bagilah kursi Melayu, mungkin cuk tu mereka akan biarkan lah. Sebab apa? Tuan-tuan kena tahu, sebab sekarang ni kita kena kembali kepada realiti. Ada orang tanya macam amanah duk tak amanah. Good question. Sekarang ni dia Pakatan Harapan tau. Pakatan Harapan dia ada amanah dengan PKR. Dia ada muda. Mereka ni semua Malay punya parti. So dekat sini saudara semua, jikalaulah UMNO masuk 4, so macam mana mereka nak agihkan kerusi antara mereka ni, dia akan jadi teruk dan sebagainya. Sebab tu dia kena ada negeri yang UMNO fokus, ada negeri yang Pakatan Harapan fokus. Negeri yang Pakatan Harapan fokus, mungkin UMNO akan ambil 2 kerusi saja. Jadi orang UMNO mereka harap, dia punya pandangan mereka ni, orang UMNO ni. Sebab tu saya kata mereka ni tak memandang kepada realistik. Dia pandang kepada benda yang fantasi. Dia anggap bila katakan lah ni Pilihan Negeri kan kerajaan perpaduan, mereka duduk sekali. Dia anggap UMNO ni kuat, duk ada 100 kerusi. DAP ni macam MCA. PKR ni macam MIC. Dia ingat macam itulah anggapannya. Tapi saudara semua, saya nak bagi tahu realitinya, mereka ni duk ada 82 kerusi. Dan UMNO bergantung kekuatan dengan mereka. Jadi orang UMNO ni dia anggap macam mana tahu, Kedah aku akan dapat dalam MB Kedah kita akan dapat. Dia anggap semua MB dia boleh. Ni saya pening ni, MB Negeri Sembilan pun mereka akan dapat dah. Mereka dapat semua dah. Perak mereka dapat, Pahang mereka dapat, Melaka mereka dapat, Johor mereka dapat. Yang mereka ingat Negeri Sembilan pun mereka akan dapat, Kedah pun mereka akan dapat. Ingat apa? Orang-orang Pakatan Harapan ni bukan bodoh. Dia pun ada otak. Kalau dia bodoh, dia bagi semua kat UMNO lah. Tapi dia pun ada otak. Kelantan Terengganu UMNO nak jadi MB. Johor UMNO nak jadi MB. Perak UMNO nak jadi MB. Negeri Sembilan UMNO nak jadi MB. Melaka UMNO nak jadi MB. Kedah UMNO nak jadi MB. Apa ingat apa? Depa ni otak depa sempit ah. Depa bukan bodoh, depa pun tahu fikir. Jadi realistiknya mereka ini tidak akan menyerahkan kerusi lah. Sebab itu kalau kita tengok di Selangor, ada seorang dah buat benda ni dah. Dia dah bocorkan rahsia. Di Selangor, apa nama dia? YB apa? Langat. YB apa? Di Selangor ada orang dah pecah rahsia. YB ni, Langat. Dia dah bagi tahu dah. Dia kata di Selangor Pakatan Harapan akan bertanding semua kerusi yang dia menang, dan mereka akan serah kerusi yang bersatu dengan PAH. Kerusi bersatu dengan PAH ada 5 kerusi je. Bukan ada banyak. Ada 5 kerusi sahaja. So itu kita dah tahu dah saudara semua. Saya tak tahulah orang UMNO ni ada otak ke, dia masih fikir mereka boleh jadi MB semua negeri. Baiklah mereka dengan impian mereka. Dia macam Selangor ni, dia ni sikit lah, dia unik sikit. Sebab Selangor akan swipe kerusi.
And yang mana DAP akan bagi laluan and beberapa kursi DAP kepada UMNO. Dan UMNO kena bagi and kursi and dekat Pakatan Harapan, either bagi kat DAP ataupun PKR. And maknanya kat sini dekat Selangor ni and mereka akan memberi kursi. Sebab apa? Selangor ni Pakatan Harapan dia dah memang tahu dia akan jadi MB. Dan dia memang tahu dia memang Selangor ni susah lah orang nak jatuhkan dia. So dia akan bagi kursi kepada UMNO. If UMNO buat tarik pun, dia masih pegang telur UMNO sebab UMNO di bawah dia. So dia bagi kursi kepada UMNO sedikit dan dia akan minta kursi kat Kedah. So kursi-kursi UMNO kat Kedah ni, UMNO kena ni lah, UMNO kena reserve lah di Kedah ataupun di di Pulau Pinang dan sebagainya. So UMNO kena reserve. Sebab UMNO nak kepada Selangor. Sebab Zahid nak tunjukkan kekuatan dia, kunun-kununnya UMNO boleh menang di Selangor. Tapi sebenarnya hanya bayangan semata-mata. Sekiranya lah UMNO tarik diri kan, dia tarik keluar daripada kerajaan dan sebagainya, Pakatan Harapan yakin Selangor UMNO takkan menang. Mereka akan menang. Sebab tu mereka bagilah dalam 2-3 kursi. Dia bakalah bagi kepada UMNO dan dia minta kursi-kursi Melayu lah yang lain di Kedah dan sebagainya yang dimiliki oleh UMNO. Okey tuan-tuan, dan persoalan yang akan timbul kat sini, sebab apa Zahid setuju? Yang ni yang pelik kan. Dulu Zahid tak setuju dan sebagainya. Sebab Zahid, dia dah pernah runding. Dia dah pernah tunjuk ego dia. Dia pernah tunjuk ego dia dekat PAS. Dan dia pernah tunjuk ego dia dekat Bersatu. And bila dia nak tunjuk kata UMNO kuat sangat, orang buat tak peduli ya. Tan Sri Muhyiddin buat tak tahu yang mampu dengan hang. Siapa nak dengar cakap hang pelihara raya, kita pelihara raya. Hang nak tarik diri kan, hang nak bubar-bubar lah. Siapa nak dengar cakap hang. Begitu juga dengan PAS. So Zahid dah belajar something dah. Kalau dia berkerah dengan Anwar Ibrahim, Anwar kata, no Zahid, saya takkan ikut. And kalau dia cakap dengan Anwar dia nak tarik diri dan sebagainya, dia tidak ada peluang lagi. Peluang Zahid cuma ada sekali saja. Dia kena jaga Anwar Ibrahim betul-betul. Sebab apa? Zahid tahu kalau dia main kepada PAS, orang PAS takkan tolong dia punya kes di mahkamah. Sebab dia dah pernah membawa fail jumpa dengan Tok Guru dia orang. Dan kalau dia nak minta pertolongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan tolong dia sebab dia dah pernah cuba sebelum ni. So nak tak nak, dia cuma ada satu lagi peluang, iaitu Anwar Ibrahim. Kalau dia tak jaga hubungan dengan Anwar Ibrahim, kalau Anwar kerajaan ni kalau Zahid menjatuhkan Anwar Ibrahim, maka peluang dia tu akan habis selama-lamanya. So Zahid kena setujulah, nak tak nak dia kena bagi tahu lah. Sebab tu orang UMNO lah ni dah start dah pergi kempen kan, buat penerangan dan sebagainya. Supaya kunung-kunungnya nak memahamkan ahli-ahli mereka kat bawah. Tapi sebenarnya nak mendoktrin lah. Jadi Zahid dia cuma tahu ini hanyalah satu peluang dia untuk dia bebas daripada pendakwaan dan dia bebas daripada penjara tu. Duk tunggu dia dah penjara, duk tunggu dia. Jadi sebab itulah dia bersetuju. Tapi saya nak bagi tahu lah pada orang UMNO, yakin dan percayalah apa yang saya cakap ni, Zahid akan bersara. Selepas sahaja dia bebas daripada semua pendakwaan dia, dia akan letak jawatan sebagai Presiden UMNO dan dia akan bersara daripada politik. Dia takkan ambil tahu dah tentang politik. Sebab apa? Orang duduk dalam keadaan trauma. Dia hampir kehilangan harta dia. Dia hampir kehilangan dia punya kekayaan dia. Kalau dia disabitkan atas kesalahan, UKSB kan, Yayasan Akal Budi kan, keseluruhan harta dia akan habis, kena sita semua. Dia punya kemewahan dia pun kena sita dan dia akan akhirkan diri dia kat dalam penjara. Jadi benda ni jugalah berlaku kepada kepimpinan yang dulu. Mereka tarik diri dalam politik. Zahid akan bersara daripada politik dan dia akan letak jawatan sebagai Presiden UMNO. Sebab itulah dia letak deadline mereka ni semua digantung 6 tahun. Sebab apa? Sebab dia nak selepas daripada tu, kalau mereka nak bertanding pun, mereka bertanding lah. Sebab dia tahu dia tak boleh menang sebagai Presiden UMNO dan dia tak boleh tahankan kedudukan dia selama-lamanya sebagai Presiden UMNO. Dia akan bersara. Dan bila dia bersara, apa yang akan jadi pada UMNO, dia tak kisah mampu happy UMNO kalah ke apa ke. Dan dia sendiri pun tahu
Kalau dia duduk dengan DAP sekarang ni, masuk PRU 16, UMNO akan mampu. UMNO takkan boleh dah jadi kerajaan. Sampai bila-bila tak boleh jadi. Anwar pun tak perlu ke UMNO. Dia tendang saja UMNO. Dia tendang saja, dia tak perlu ke UMNO. So Zahid tahu kalau dia go PRU 16, dia akan jadi orang yang fail lagi sekali dalam PRU 16. So dia jadi kerajaan hari ni, just dia nak ignore saja. PRU 16 kemungkinan UMNO akan lagi teruk urusi dia. Lagi hilang teruk. Hari tu pun Zahid hampir hilang urusi dia. Hanya tinggal berapa ratus undi saja. Berapa ribu ke ratus undi saja dia dia lidik. Jadi itulah yang akan berlaku pada UMNO, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Macam sendu dah siapa dia pula dah macam. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Sibuk pula hal UMNO. Dah saya nak pesan kat orang Melayu, hangpa nak duduk dalam UMNO lama-lama. Apa hangpa bagi undi kat orang UMNO? Apa rugi ya? Bagi undi sebab Zahid nak lepas diri, lepas tu Zahid bersara daripada UMNO. Lepas tu yang dapat penguasaan Pakatan Harapan. So tak payahlah bagi undi kat orang UMNO. Memang kita kena cerita. Sebab UMNO tak dah jadi dah. Dia takkan jadi dah. Orang Melayu punya parti. Jadi orang yang dengar dekat sini, rakan-rakan yang dengar, tolong sampaikan. Lah ni bukan kita duduk kat sini kita nak kritik dia. Bukan kita nak kritik UMNO dan sebagainya. No. Kita duduk kat sini, tuan-tuan, kita nak ingatkan orang Melayu. Kalau hampa bagi undi kat UMNO, hampa rugi sebab UMNO tak lagi jaga orang Melayu. Bukan saya kata. Yang katanya Ismail Sabri sendiri kata. Video dia ada. Dia sendiri kata, dia bagi tahu. Saya yang tanya soalan dekat dia, dia jawab. So kalau orang Melayu pergi bagi undi kat UMNO, ngong kan dia. Okey, saudara. Ni kita jawab sikit lah. Dia kata nak sebut pasal UMNO, kita jawab lah sikit. Ada ramai juga macam-macam mereka masuk. Okey, tuan-tuan, saya nak promote sikit lah, tuan-tuan. Sebab topik lepas ni ada kena-mengena dengan esok punya dia. Okey, tuan-tuan, 1.9k yang tengok di TikTok pada malam ni. Terima kasih kepada siapa yang view, yang ikuti saya punya live. Dan minta-minta lah, tekan lah button follow tu, tuan-tuan. Nanti dia naik lah dia punya notification dia. Dekat FB pun sama lah, like kan. Lepas tu yang share tu, saya ucapkan terima kasih lah. Okey, tuan-tuan, besok pada jam 11 pagi besok akan diadakan sidang media di hadapan pejabat SPRM Putrajaya. Sebab apa, tuan-tuan? Esok kepimpinan daripada Bersatu akan membuat satu laporan SPRM berkenaan dengan pendedahan Raja Petra dan juga bukti-bukti yang memang pernah dilaporkan oleh kita punya mainstream media sebelum ni. Dan kepada siapa-siapa rakan yang menonton live saya malam ni, siapa yang nak ikut boleh, esok saya akan berpakaian hitam lah. Jadi siapa yang nak ikut tu boleh pakailah warna hitam t-shirt kalau nak sama dengan saya lah. Jadi apa kita nak buat esok adalah kepimpinan Bersatu esok akan masuk dan buat laporan SPRM. Dan yang lain-lain tu duduk di luar lah. Sementara tunggu mereka habis laporan tu, lepas tu kita akan buat sidang media. Dan kita mengharapkan ramailah yang akan hadir ke sidang media tersebut untuk menunjukkan yang mengatakan rakyat mendesak supaya pihak SPRM mengambil tindakan yang sama rata, mengambil tindakan yang seadil-adilnya kepada semua orang. Sebab apa, tuan-tuan? Akaun Bersatu disiasat. Dan SPRM sebelum ni hanya disebabkan ucapan Anwar Ibrahim. Anwar kata Bersatu rompak 600 bilion, SPRM buka atas siasatan siasat. Lepas tu 600 bilion pun tak jumpa sampai hari ni. Lepas tu dia ubah pula pergi 94.5 bilion. Bila mereka sebut saja 94.5 bilion, SPRM siasat. Bukti apa pun tak ada, siasat. Kena freeze account buta-buta macam tu ya. Sebab mereka sebut, Anwar sebut 94.5 bilion. Dan sampai hari ini mereka tak dapat buktikan bahawa
Bersatu ada terima 4.5 bilion. Lepas tu 4.5 bilion. Tidak ada. Dalam akaun kita tak ada terima 4.5 bilion. Dalam akaun kepimpinan kita pun tak ada terima 4.5 bilion. Lepas tu latest ni keluar pula dia diskaun. Keluar pula yang katakan ada 300 juta. Yang tu dia tak siasat bawah SPRM, saudara. Dia siasat di bawah pengubahan wang haram. Jadi itu pun disiasat sebab apa? Itu disiasat kerana Datuk Marzuki SUSK kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mendedahkan penyata akaun Bersatu. Apabila Datuk Marzuki mendedahkan bagi tujuan untuk nak bagi tahu dekat rakyat Malaysia yang kata Bersatu ni tak ambil duit, duit ada banyak ni ya dalam akaun Bersatu, mana ada 4.5 bilion pun. Oleh kerana Datuk Marzuki membuktikan dan tunjuk akaun tersebut, SPRM terus freeze akaun kita. Terus freeze akaun Bersatu, bukan ada jenayah pun, bukan kita lakukan money laundering dan sebagainya. Terus freeze sebab dalam Akta Amla ni dia akan bagi certain amount of money, lepas tu orang tu kena buktikan yang mengatakan tidak ada duit tu bukannya datang daripada sumber haram dan sebagainya. Dan menurut kepada laporan berita daripada Naib Presiden Bersatu iaitu Datuk Seri Faizal Azumu semalam, dia mengatakan Bersatu telah pun menghantar bukti-bukti siapakah yang memberi derma dan sebagainya. Sebab itulah Bersatu minta unfreeze dan sebagainya. Hari ini Anwar Ibrahim kata, Anwar dengan Zahid ni dia duduk mempersoalkan. Dia kata, kenapa kita nak minta unfreeze saja nak main propaganda politik. Sebab musababnya yang kita minta unfreeze ni sebab semua kita dah bagi. SPRM tak dapat buktikan yang kata itu adalah sumber haram. Kalau SPRM dapat buktikan, merujuk kepada akta SPRM, mereka mesti menyita wang tersebut. Sekarang wang tersebut tidak disita oleh SPRM. Sekiranya mereka menyita wang tersebut, maknanya mereka akan bawa ke dalam pendakwaan di mahkamah. Until now mereka tak sita, mereka saja freeze macam tu untuk buat apa? Kalau betul salah, bawa pergi tuduh di mahkamah. Itu saja. So sekarang ni SPRM tak sita wang tersebut dan wang tersebut bukan datang daripada sumber haram ataupun rasuah. Maka sebab itulah parti kita Parti Bersatu minta supaya SPRM unfreeze balik. Sebab ini adalah satu penganiayaan. Lepas tu hari ni Anwar dengan Zahid duk cakap. Dia kata kita saja nak minta unfreeze dan sebagainya. Dia kata biarlah SPRM siasat dulu. SPRM dia siasat dah. Jadi kita minta mereka ni untuk hentikan propaganda politik mereka untuk memfitnah Bersatu dan juga PAS ni, khususnya yang kata duit judi, rasuah dan sebagainya, walaupun mereka tidak dan mampu untuk membuktikan perkara tersebut. Sebab itulah sampai hari ini Zahid tak pernah sebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Anwar Ibrahim sendiri pun tak berani sebut. Dia kata dia cuma bagi tahu ada pihak-pihak tertentu. Ada pihak yang bagi projek kepada anak menantu dan sebagainya. Hang dah nak menteri. Kalau benda ni betul berlaku, hang sebutlah nama. Okey tuan-tuan, hari ini ada video yang dikeluarkan oleh Raja Petra hari ini. Dan dalam video tersebut kita tengok bagaimanakah Raja Petra boleh tahu spesifik berapakah nilai yang dibelanjakan oleh Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ini membuktikan yang mengatakan Raja Petra mungkin ada sumber-sumber dia yang mendedahkan perkara ini sebab hari ini seluruh rakyat Malaysia tahu yang mengatakan kerajaan hari ini mereka berbalah sesama sendiri. So mungkin ada pihak mereka yang dedahkan, mungkin tak dapat jawatan dan sebagainya, dia dedahkan. Dalam video Raja Petra tersebut, Raja Petra mendedahkan bahawa Barisan Nasional telah membelanjakan RM6 juta bagi setiap satu parlimen yang mereka tanding, di mana Barisan Nasional telah pun bertanding di 179 kerusi parlimen. Yang mana Raja Petra mengatakan jumlah wang yang mereka belanjakan masa PRU ke-15 adalah sebanyak 1.074 bilion ringgit. Banyak tuan-tuan, 6 juta satu parlimen ni. 1.074 bilion seluruh Malaysia. Jadi benda ni kita tak heran tuan-tuan sebab ada video mereka buat cabutan bertuah 25,000, depa bagi motosikal mereka ada billboard kat seluruh Malaysia.
Jadi benda ni rakyat dia tak heran lah, sebab rakyat tengok sendiri kemewahan mereka ni. Dan juga Raja Petra mendedahkan Pakatan Harapan berbelanja sebanyak 10 juta ringgit bagi setiap parlimen di Malaysia. Dan mana Pakatan Harapan bertanding di 220 kerusi parlimen, yang dikatakan mereka telah pun berbelanja sebanyak 2.2 bilion ringgit. Dan apa yang kita nak minta adalah apabila Raja Petra mengatakan bahawa duit ini diterima oleh di setiap peringkat organisasi mereka, jadi esok kepimpinan kita akan membuat laporan dan kita meminta supaya pihak SPRM untuk menyiasat keseluruhan akaun organisasi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, termasuklah parti PKR, DAP dan juga PAN, parti-parti di bawah Pakatan Harapan dan juga parti-parti di bawah Barisan Nasional, iaitu UMNO, MCA dan juga MIC, bersama dengan ketua bahagian mereka, ketua cawangan mereka, ketua ranting dan juga sebagainya. Sebab tuan-tuan, apa yang kita dapat tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pernah tengok lagi benda ni. Saya akan tunjukkan kepada saudara semua. Mana saya punya tab tadi tekan. Okey. Saya akan tunjukkan kepada saudara semua satu benda tuan-tuan tengok. Pernah dilaporkan oleh Akhbar di Malaysia sebelum ini. Perbelanjaan mereka yang kita lihat agak mencurigakan. Dan mereka tidak dapat membuktikan. Mereka kata, oh bendera kita banyak, bendera kita bendera penuh dan sebagainya, kita telah belanja berbilion-bilion ringgit. Jadi hari ini saya nak tunjuklah kepada rakyat semua. Rakyat hari ini mungkin tak tahu perbelanjaan mereka. Jadi hari ini kita tengok saudara, kita tengok sendiri bagaimanakah mereka boleh mendapat wang sebanyak ini, yang kita rasa amat pelik dan kita rasa amat janggal sekali, sebab belum ada dalam pilihan raya sebelum ni. Yang mana ada pihak yang berbelanja terlampau mewah sekali. Siapa tadi buka pula gambar ni? Okey saudara, bagi zoom besar sikit. Okey, ni tuan-tuan tengok cabutan bertuah. Cabutan bertuah yang dilakukan oleh Barisan Nasional, dilaporkan oleh Akhbar tempatan di Malaysia. Tuan-tuan tengok motor sebiji tuan-tuan, hadiah peti air, TV, barangan-barangan elektrik yang kita rasa dibuat dalam satu parlimen ni mungkin berbilion ringgit. Dan kita tengok sendiri yang menyampaikan hadiah ini adalah Presiden UMNO sendiri. Dan Zahid Hamidi sendiri yang menyampaikan hadiah ini, saudara semua tuan-tuan tengok. Dan kita ada bukti saudara semua, video dan sebagainya. Dan bagaimanakah mereka boleh dapat begitu banyak duit? Adakah mereka dapat daripada Ponorogo? Adakah Indonesia memberi bantuan kepada beliau dan sebagainya? Ini kita dapat di Bandar Ipoh saudara. Siapa ada lagi gambar boleh hantar kat saya untuk kita buat laporan besok. Saudara tengok tuan-tuan, boleh sewa papan iklan yang berharga berpuluh ribu ringgit bagi tujuan kempen. Belum ada lagi parti-parti di Malaysia yang mampu untuk menyewa sebegini tuan-tuan. Ini kita tunjuk tuan-tuan, ini adalah bukti-bukti pembelanjaan mewah yang dibuat oleh mereka. Dan sebagaimana pendedahan Raja Petra, kita minta untuk disiasat. Ini tuan-tuan, saya tunjuk lagi satu. Hari itu saya tak tunjuk. Ni kalau siapa ada gambar, WhatsApp kat saya. Mereka tak boleh tunjuk yang mengatakan bahawa Bersatu ada buat pembelanjaan yang mewah. Tapi kita tunjuk. Ni saudara dekat Ipoh. Ini di Ipoh saudara semua. Di Tambun, minta maaf tuan-tuan. Bagaimana boleh menyewa billboard yang berharga berpuluh ribu dengan lampu dan sebagainya. Ada lampu spotlight dan sebagainya. Saudara semua kita tengok di sini. Inilah kekayaan-kekayaan mereka semasa PRU yang kita boleh tunjuk kepada masyarakat.
yang kita boleh buktikan kepada masyarakat untuk masyarakat tengok sendiri. Siapa ada gambar boleh bagi kat saya. Esok untuk kita buat laporan di SPRM, saudara semua. Esok boleh bagi dekat kita, tuan-tuan, saudara semua. Kita akan tunjukkan, kita akan buat press statement. Saya cuma dapat beberapa gambar saja. Siapa yang ada boleh bagi lagi. Ini, tuan-tuan, di Sungai Besi. Tuan-tuan, billboard di Kuala Lumpur ini bukannya harganya ratusan ringgit, tuan-tuan, tetapi harganya puluhan ribu ringgit. Bagaimanakah mereka boleh berbelanja begini hebat, tuan-tuan, begini mewah? Tidak ada satu parti politik di Malaysia pun yang mampu berbelanja begini mewah. Tidak ada gambar Tok Guru Hadiawang yang diletakkan sebegini. Tidak ada gambar Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diletakkan sebegini. Bagaimana mereka mendapatkan duit, saudara semua? Jadi ini satu lagi saya nak tunjuk kepada saudara semua. Dilaporkan oleh akhbar tempatan juga. Kita ada link yang kita akan bawa esok dan tunjuk kepada SPRM. Ini, saudara semua, bagaimana mereka boleh berkempen menggunakan helikopter. Helikopter pula dah. Menggunakan helikopter swasta, saudara semua. Di manakah duitnya mereka ambil untuk jelajah berkempen menggunakan helikopter? Kita minta SPRM untuk siasat ini semua, tuan-tuan. Bagaimanakah Anwar Ibrahim boleh menggunakan helikopter bagi tujuan untuk berkempen, saudara semua? Pakatan Harapan, saudara, berbelanja dengan begitu mewah, menggunakan helikopter, menggunakan Doraemon punya tu, helikopter, semua kopter mereka menggunakan, saudara semua. Saudara, saya nak tunjuk satu lagi, tuan-tuan. Saya nak tunjuk satu lagi. Memacak bendera helikopter pada bendera, pada helikopter, tuan-tuan. Kita pun tak mampu berbuat demikian. Begitu banyaknya wang mereka yang mereka belanjakan rakyat-rakyat jelata. Di manakah duit yang mereka dapat, saudara? Di manakah duit yang mereka dapat? Di manakah? Mana? Nanti saya tunjuk, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan. Dilaporkan oleh akhbar tempatan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri, saudara semua. Ini gambar, bukan saya ni, ada dalam akhbar semua, ada lapor ni, saudara semua. Bendera Pakatan Harapan, saudara. Begitu juga UMNO, tuan-tuan, menggunakan helikopter untuk orang kata berkempen dan sebagainya. UMNO juga menggunakan helikopter. Kita tak ada helikopter. Kita cuma ada helikopter saja. Ini, tuan-tuan, jentera-jentera UMNO yang menggunakan helikopter dilaporkan oleh akhbar tempatan. Di manakah mereka ambil duit untuk naik helikopter? Berbilion-bilion ringgit wang rakyat telah dibazirkan. Tuan-tuan, kita parti yang derita. Ada pemimpin-pemimpin di atas sana yang telah mengambil berbilion-bilion ringgit wang rakyat. Kita menuntut kepada keadilan, daripada rakyat kepada rakyat. Kita mestilah membawa kepada agenda reformasi supaya membawa perbaharuan ke dalam negara kita. Kita tidak boleh membiarkan pemimpin-pemimpin yang mengambil ratusan ribu duit rakyat, mengambil ratusan juta duit rakyat. Berbilion-bilion duit rakyat telah dibazirkan sebegitu sahaja bagi tujuan kempen dan sebagainya. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan semua, kita parti yang derita. Kita mengharapkan sambutan daripada rakan-rakan semua untuk hadir ke SPRM esok untuk kita membuat laporan polis terhadap parti yang derita daripada rakyat kepada rakyat. Bagaimanakah mereka boleh mendapatkan 2.2 bilion ringgit, tuan-tuan?
Bagaimanakah mereka boleh mendapatkan 1.74 bilion ringgit, saudara? Ini pun saya tak tahu. Dan ada setengah orang, dan bila pergi sembahyang Jumaat, jumpa dengan orang tu. Dan jumpa dengan orang tu, salam Datuk. Cium. Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Habis duit rakyat berbilion-bilion ringgit dibelanjakan. Dan bila jumpa Datuk Seri, cium tangan. Sampai habis. Kita menuntut kepada keadilan. Kita menuntut kepada agenda reformasi dalam negara kita. Okey, tuan-tuan. Ni orang-orang di Kelantan ni. Saya tak faham. Bila ni dia turun je, nampak dia main, oh Tun, cium tangan. Datuk Seri cium tangan. Yang dia tu bagi habis kepada anak dia, habis berbilion-bilion. Naik helikopter, pasang signboard besar-besar. Tapi San Miguel je tak ada. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Saya ulang. Okey saudara. Hari ini dalam sidang media, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri kita, selepas dia mempengerusikan mesyuarat pimpinan PKR, saya tertarik dengan ayat yang disebut oleh beliau. Di dalam ungkapan, di dalam akhbar tersebut, dia quote apa yang Anwar cakap. Anwar kata, Kabinet pada hari ini bersetuju untuk melantik ahli keluarga sebagai penasihat atau pegawai masing-masing dengan syarat tidak dibayar gaji. Maka hari ini rakyat Malaysia, adakah anda sedar kepada mereka-mereka yang buta hati, buta mata, buta perut, segala-galanya buta, hari ini dihalalkan untuk mereka melantik anak mereka, sanak saudara mereka, ahli keluarga mereka ke dalam kerajaan. Ataupun kita gelar hari ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan kepada kerabat mereka sahaja, ataupun dipanggil sebagai kerajaan madani. Madani itu kerajaan kaum kerabat mereka saja. Maka amalan nepotisme dan juga kronisme ini dibenarkan dan dihalalkan. Jadi tuan-tuan, yang siapa ada sangkut paut anak beranak, sanak saudara kepada PMX kita ke, kepada menteri-menteri, kepada jemaah menteri, kepada MP dalam Pakatan Harapan, bolehlah hantar nama anak-anak semua. Dan pastikan dalam kementerian itu semua anak-anak anda semua. Jadi tuan-tuan, rakyat Malaysia haruslah melihat tuan-tuan, amalan nepotisme ini adalah amalan yang salah dan perlu ditolak. Malah dikritik oleh di peringkat dunia. Apabila Perdana Menteri kita yang sebelum ini melantik anak dia sendiri ke dalam jawatan di dalam kerajaan. Malah apabila kenyataan ini pula keluar di peringkat dunia, sudah tentulah dunia-dunia luar akan mengkritik Malaysia, di mana Perdana Menteri menghalalkan anak ahli keluarga, sanak saudara dan kerabat mereka sahaja untuk dilantik ke dalam kementerian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, soalan kita kepada mereka, bagaimanakah rakyat nak tahu yang mengatakan kamu punya kaum kerabat kamu tidak menerima pendapatan, allowance ataupun emolumen daripada kerajaan? Bagaimana rakyat nak tahu? Mereka tidak pernah mendedahkan slip gaji mereka yang dikeluarkan oleh Jabatan Akaunten Negara. Apabila Anwar mengumumkan bahawa jemaah menteri, dia punya pendapatan ataupun emolumen dia dipotong 20%, mereka tidak memuat naik slip gaji mereka dalam Facebook mereka ataupun laman media sosial mereka sebagaimana mereka mengisytihar harta dan sebagainya. Kita minta kerajaan sekarang ni, anak-anak kamu, menteri-menteri, jemaah menteri, sila lampirkan
and slip emolument ataupun slip gaji menteri, jemaah menteri, timbalan menteri, penasihat, YB apa segala menek ni, and senator dan sebagainya, tolong letak dalam media sosial kamu, lampirkan laporan daripada Jabatan Akaunten Negara yang membuktikan bahawa yang pertama, anda tidak menerima sebarang emolument. Yang kedua, ada pemotongan emolument 20% kepada jemaah menteri. Yang kedua, Anwar kata kat rakyat, jangan risau, tidak akan ada projek-projek, kontrak-kontrak yang bernilai ratusan juta yang dibagikan kepada keluarga mereka. Memanglah dia tak bagi projek tu kat keluarga dia sebab dia lantik keluarga dia sebagai penasihat dia. Jadi rakyat nak tahu bagaimanakah rakyat nak memastikan kontrak-kontrak dan projek ratusan juta ini tidak dianugerahkan kepada kroni-kroni mereka mahupun kaum kerabat mereka yang lain. Mana tahu sepupu sepapat ke, cicit ke dapat projek dan sebagainya. Jadi rakyat tidak ada nilai ukuran ataupun mereka tidak boleh memantau sama ada projek dan kontrak ini diluluskan kepada kroni ataupun kaum keluarga mereka ataupun tak. Sedangkan sebelum ni kalau kita tengok orang yang tidak mempunyai sebarang perkaitan, tidak ada kekeluargaan pun boleh terlibat dengan rasuah. Contohnya Najib dengan Jolo, tuan-tuan. Najib dengan Jolo ni bukanlah anak dengan bapa walaupun muka sama. Dia cuma mempunyai hubungan yang baik, yang mana Jolo dia boleh petik je nama Najib dan orang akan ikut dia punya cakap dan sebagainya. Jadi orang yang tidak ada pertalian keluarga pun sendiri boleh terlibat dengan rasuah. Ini kan pula orang yang ada pertalian kekeluargaan, yang mana kerahsiaan mereka ni dapat simpan dalam rumah mereka. Bagaimanakah Anwar nak memastikan, nak menjamin kepada rakyat? Anwar hanya buat ucapan yang bombastik semata-mata. Anwar cuma buat ucapan yang nampak macam epik saja, tapi dia tidak boleh membuktikan bahawa apa yang dia cakap itu dia boleh tunaskan kepada rakyat. Termasuklah bila dia janji minyak RM1.50, tetapi dia tidak boleh memberi jaminan untuk minyak turun RM1.50. Okey tuan-tuan, begitu jugalah kalau kita tengok Anwar tidak pernah dia tidak pernah ada prinsip apabila dia cakap. Dulu dia kata Tengku Zafrul ni bodoh, Tengku Zafrul bangang, ni tak reti nak jadi menteri MOF, tak reti pasal ekonomi dan sebagainya. Dan dia janji dekat Selangor Anwar kempen, dia kata jangan risau, saya janji kalau Pakatan Harapan menang, saya takkan lantik Tengku Zafrul jadi menteri. Tapi Anwar lantik. Dia janji tapi dia mungkiri janji dia. Macam mana kita nak percaya? Anwar dalam PRU15 juga kempen siap nyanyi lagu. Hoi, hoi ya hoi, siapa sokong penyamun. Siap nyanyi lagu dengan merujukkan bahawa Perikatan Nasional menyokong UMNO itu penyamun. Anwar kata dalam ceramah dia tidak boleh terima UMNO rasuah YMDB, UKSB, LCS dan sebagainya. Berbilion wang rakyat hilang dan sebagainya. Dan selepas itu orang yang dikutuk, Anwar kutuk Zahid, Anwar kata Zahid rasuah, Anwar kata Zahid penyamun. Anwar lantik Zahid ke jawatan nombor 2 tertinggi dalam negara kita sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan, bagaimana rakyat nak percaya kepada Anwar? Macam mana rakyat nak percaya kepada Anwar apabila Anwar berkata tidak ada seorang rakyat pun lagi di dunia ni yang akan percaya? Apabila seorang yang pernah tipu mereka bukan sekali dua, berkali-kali, Anwar telah pun menipu rakyat. Hari ni tuan-tuan, sekejap LC okey tuan-tuan saudara, Fik Fik tadi live PH ada YB naik kotak pun view 500 ya. YB mereka mana boleh lawan dengan saya. YB mereka ditolak oleh rakyat walaupun mereka kata PAS dan Bersatu Perkauman. Saya nak cadangkan kepada rakan-rakan kita, saudara semua, saya baru tahu
Saya baru tahu rupanya Facebook boleh translate. Dan saya baru tahu rupanya tulisan yang mereka pakai yang type dalam bahasa Cina ni rupanya Mandarin. Okey. Tuan-tuan pergi type dekat dalam translator ni, Google Translate ni, tuan-tuan letaklah perkataan-perkataan harapan ke, Melayu ke apa ke, tuan-tuan pergi sendiri. Tuan-tuan pergi tengok dekat setiap ruangan komen bangsa-bangsa bukan Melayu. Semalam saya pergi kat FB tuan-tuan. Bila Anwar cakap PAS perkauman dan sebagainya, tapi saya nak baca mereka punya komen mereka, tapi saya nak pastikan tuan-tuan jangan memahami daripada konteks yang berbeza. Saya cuma cakap ni adalah apa yang mereka bagi tahu. Tapi apa yang mereka bagi tahu tu adalah apa yang Pakatan Harapan janjikan kepada mereka. Dan kefahaman saudara semua kena letak kefahaman ni, dan supaya kita memahami ini yang dia cakap dan apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan kepada mereka, dan mereka meluahkan perasaan mereka. Jangan ambil dalam konteks yang lain. Itu pesanan saya. Ada seorang ni dia tulis, Anwar dia tak payah cakap lah pasal perkauman. PAS dan Bersatu dia tak pernah buat macam mana Pakatan Harapan buat hari ini. PAS dan Bersatu lebih lagi adil dan tidak nampak perkauman kerana mereka tidak menyentuh sensitiviti kaum ataupun agama lain. Apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, Anwar mencetak 2 juta naskah Quran dan dia telah hantar ke seluruh dunia. Dan lepas itu dia bukan suruh orang Islam saja belajar Al-Quran tersebut. Dan malah dia juga menyuruh orang bukan Islam juga belajar Al-Quran tersebut. Parti PAS dan Bersatu sendiri tidak pernah menyuruh kita orang untuk belajar ataupun membaca mereka punya kitab suci. Ini dia bagi tahu. Maknanya PAS dan Bersatu tak ni lagi lah. Ini antara komen dia lah. Maknanya saya nak tunjuk lah kita boleh menang. Anwar cakap sahaja pakai berkenaan dengan kesaksamaan kaum agama. Sekarang apabila jadi Perdana Menteri, orang Islam nak datang ke majlis orang bukan Islam pun susah. Dia bukan sahaja memecahkan kaum, tetapi dia meletakkan perbezaan di antara orang agama ini dan agama itu. Dan orang seperti rakyat Malaysia sekarang, dia juga tidak boleh bermesra lagi seperti dulu. Dan di mana bukan sahaja mereka berpecah daripada sudut kaum, tetapi pegangan agama mereka juga berpecah. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di manakah Datuk Seri, di manakah janji-janji UEC dan pemberian tanah kepada kaum Cina di Malaysia? Kamu datang ke Perak dan bagi tahu bahawa jikalau Pakatan Harapan menang, kamu akan melunaskan janji-janji. Nak bagi itu, nak bagi ini. Tapi sekarang, kamu dah macam UMNO. Selepas bersama dan bersetubuh dengan UMNO. Macam komen. Saya baca, saya dah tergelak, tuan. Parti Keadilan, PKR sudah mati. Seperti orang mati pucuk. Ni orang bukan Melayu komen ni. PKR sudah mati seperti orang mati pucuk. Sudah tiada harapan nak pulih. Saya bila saya translate tu, dia jadi lawak. Apa pergi baca lah. PKR sudah mati seperti orang mati pucuk yang sudah tiada harapan nak pulih. Sekarang sudah nampak lakonan orang tua yang sudah tiada harapan untuk menang lagi. Dia lawak. Apa boleh ambil ayat dia? PKR sudah mati seperti orang mati pucuk, sudah tiada harapan hendak pulih. Sekarang sudah nampak lakonan orang tua yang sudah tiada harapan untuk menang lagi. Dulu cakap timbalan menteri boleh bagi kepada orang bukan Melayu. Sekarang mesti jaga Melayu UMNO mah. Dulu cakap rasuah duit rakyat hilang. Sudah dapat sokongan, kita sokong sama rata. Itu bukan. Dulu cakap timbalan menteri boleh bagi orang bukan Melayu. Sekarang mesti jaga Melayu UMNO. Dulu cakap duit rasuah, duit rakyat hilang. Sekarang sudah dapat sokongan, rasuah pun kita kongsi sama-sama. Itulah maksud kesamarataan. Dulu tak boleh. Itu UMNO, Melayu punya parti rasuah. Dia ni apa semua segala ni. Sekarang sudah tak ada rasuah.
Sekarang sudah duduk sekali, kita kongsi sekali lah sama rata. Itulah maksudnya kesamarataan. Okey. Kenapa orang percaya DAP? Sebab mereka rasa mereka dilahirkan oleh DAP. Mereka semua orang politik. Dulu pembangkang mesti tiaw lebih sikit baru menang pilihan raya. Sekarang sudah jadi kerajaan, semua sabar-sabar. Nanti akan diusahakan. Sama juga sekarang MCA dan DAP bersama. Siapa sangka dulu lawan cakap MCA ikut Melayu. Sekarang DAP juga pakai baju Melayu macam UMNO. Kan? Aduh, komen-komen apa tuan tapi nampak teruk lah. Komen apa kalau kita tengok daripada sudut ni kita nampak macam racist sikit lah. Tapi kalau kita tengok daripada tepian komen yang saya pilih komen pilihan saya yang ni lah. PKR sudah mati seperti orang mati pucuk, sudah tiada harapan hendak pulih. Sekarang sudah nampak lakonan orang tua yang sudah tiada harapan untuk menang lagi. Dia panggil Kak Anwar orang tua ya tuan. Saya tak pernah panggil Kak Anwar orang tua. Tapi tak apa tuan-tuan, kita akan teruskan. Kita beritahu dekat YB Steven untuk teruskan kempen untuk mereka. Yang mana kalau kita tengok hari ni, orang mereka sendiri melihat bahawa PAS dan Bersatu kita tak pernah perkauman, malah mereka sendiri kata. Dan ada dalam satu komen tu dia sebut bahawa mereka dimomok-momokkan, dihasut konon-kononnya PAS dan Bersatu ni adalah satu parti yang perkauman. Tetapi sebenarnya yang perkauman adalah DAP. Yang sebenarnya adalah yang perkauman adalah PKR. Macam sekarang ni, tidak ada siapa yang sebut tentang kaum. Tidak ada siapa yang sebut tentang bangsa dan sebagainya. Namun hari ini Anwar kata jangan tanya pasal itu. Jangan jadi perkauman. Siapa yang bawa keluar kenyataan perkauman? Siapa yang bawa keluar kenyataan perkauman? Bagi Anwar Ibrahim, melabel PAS dan juga Bersatu perkauman itu adalah satu benda kejayaan bagi dia. Tapi dia tak tahu yang orang Melayu, orang bukan Melayu kat belakang dah memanggil dia sebagai macam apa? Seperti orang tua yang mati pucuk yang sudah tidak ada harapan. Maka dia tidak ada harapan lagi untuk menang dalam pilihan raya. Jadi tak perlulah kamu panggil sebagai perkauman dan sebagainya kerana orang bukan Melayu dapat menilai dengan lebih baik PKR mati pucuk. Guna hashtag tu PKR mati pucuk. Yang tiada harapan untuk pulih lagi. Okey tuan janganlah koyak janganlah koyak, relax lah tuan-tuan Okey saudara semua. Jadi saya juga nak ambil di kesempatan ini untuk memaklumkanlah kepada saudara semua sekali lagi bahawa esok kepimpinan kita akan membuat laporan polis dan kita ramai-ramailah bersolidariti untuk turut solidariti untuk turun bersama-sama dengan kepimpinan kita di Putrajaya saudara pada pukul 11 pagi tuan-tuan bukan untuk berhimpun tidak ada perhimpunan, tidak ada ceramah apa. Kita pergi buat sidang media, kita balik lepas tu kita pergi lepak-lepak makan dan sebagainya lah kan. Okey saya rasa di FB cukuplah setakat tu saja. Saya akan teruskan visi di TikTok. Setakat tu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada tersalah cakap apa semua, saya minta maaf. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Saya rasa setakat tu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kepada siapa yang share, terima kasih kepada siapa yang like, dan terima kasih kepada siapa yang bagi gift tu, dan siapa yang belum lagi ikuti tu, siapa yang belum follow tu, tekanlah button follow. Tak susah pun tekan follow, lagi senang. Nanti bila saya buat live, dia akan naik notification. Okey tuan-tuan Saya rasa setakat tu aja. Assalamualaikum.